Ini adalah soalan trigonometri. Okay, before that, teacher kena terang dulu konsep asas trigo. Kenapa kena terang? Sebab konsep asas ni kalau tak faham nanti you akan tak faham apa yang saya terangkan untuk jawapan ni. Okay, that's why saya akan terangkan konsep dulu. Then baru saya buat soalan tu. Astagfirullahaladzim. Saya akan buat soalan tu. Jadi, untuk trigonometri yang melibatkan segitiga, dia macam ni tau. Contohlah saya buat macam ni. Straight ataupun macam ni. Okay. Ni saya ajar yang berkaitan dengan segitiga je. Yang segitiga melibatkan acute dengan obtuse. Okay, bila bersudut segitiga bersudut tegak macam ni, kita akan melibatkan soh, cah, tua. Saya harap yang ni semua orang tak ada masalah dah lah untuk soh, cah, tua ni. Dah tahu dah apa tu opposite, adjacent, hypotenuse. Alright. So, benda ni, bila kita nak cari nilai, contoh sini kan, sini X, sini saya buat Y lah katakan. Okay, contohlah saya kata cari contoh kat sini 5 4 sekejap ini 3. Okay, contoh macam ni. Kalau teacher kata tangent X, kita akan dapat kat sini opposite per adjacent kan. So opposite dia 4, adjacent dia 3. Ini kalau dia minta tangent X. Kalau tangent Y, dia akan bersamaan negatif 4/3. Dia sama. Nilai dia sama sebab dia kanan kiri sahaja. Yang membezakan dia adalah sudut, dari segi sudut. Sebab ni adalah garis lurus. Contoh kalau saya kata 30 kat sini, balance dia adalah kat sini 150 kan. Dia macam saling berkait dua ni. Yang membezakan dia sekarang adalah kedudukan kuadran. Kedudukan kuadran macam mana? Ingatkan ni saya akan guna yang atas je. Yang bawah ni tak payah tengok. Saya tengok yang atas je. Kuadran 1, kuadran 2. Kuadran 1 ni kita panggil sebagai acute angle. Acute angle ni adalah dalam BM dia sudut tirus. Sudut tirus. Sini sudut cakar. Saya akan banyak guna English untuk term sudut ni sebab senang sikit nak ingat. Sebab saya dah biasa dah. Sebab saya ingat cute comel-comel kan. So dia akan duduk dekat yang pertama sebab dia kecil je. Kat sini dia punya sudut mesti bawah 90. Kat sini sudut dia di antara 90 sampai 180. Okay? That's why saya ingat cute. Cute dekat pertama ni. Jadi, bila dia melibatkan sudut yang pertama dengan kedua, yang segitiga ni, sudut yang pertama, kita kena ingat trigo. Trigo, semua yang berada di depan ni, sin, cos atau tangent, semua akan menjadi positif. So, kalau saya cari sin ke, cos ke, tangent ke, semua akan positif kat sini. Sebab dia all. Okay, ni memang kena ingat lah. Kalau untuk second quadrant, hanya sin sahaja yang positif. Alright, tangent dengan cos, dia akan negatif. Sebab tu, kalau dekat sini kita tengok, dia acute angle kan. Sebab, macam mana saya nak terang acute angle? Acute angle ni dia bawah 90 kan. Ni adalah sudut 90. Kalau you dapat lukisan, yang lukisan dia macam ni ke, so dia kurang daripada 90, kita tahu dia adalah acute angle. Kalau macam ni, nampak tak? Dia tak lebih daripada 90. Dia macam tu je. Sebab tu kita tahu dia acute angle. Bila acute angle, dia positif. Macam tu. Kalau yang sebelah sini, dia adalah obtuse angle. Obtuse angle tu apa? Obtuse angle ni kalau dia melebihi 90. Contoh dia macam ni ke lukisan dia, ataupun macam tu ke. So dia obtuse angle. So melibatkan obtuse angle, kalau tangent dia negatif. Sebab tu saya letak negatif 4/3. Nilai dia adalah sama, cuma yang membezakan dia adalah negatif positif. So kalau soalan tu memang tanya sin, automatik jawapan dia akan positif. Okay, mana-mana kuadran pun sin, bukan mana-mana kuadran lah untuk segitiga ni, sebab kita bermain dengan first dengan second kuadran je. Alright. So, saya jawab soalan sekarang menggunakan maklumat yang ni. Yang ni adalah konsep paling asas untuk jawab segitiga.
Jadi sekarang kita masuk soalan. Ini adalah soalan dia, soalan objektif. A, B, C, D. Jadi kita tengok soalan dia. Dia kata PQR RST adalah segitiga bersudut tegak. Okey, dah nampak sini. Sini 90 degree. Memang bersudut tegak. Ni sudut tegak, ni sudut tegak. So kita boleh guna cah tua. Ni motif dia cakap bersudut tegak. Kita boleh guna benda ni. And then boleh guna yang sudut teori Pythagoras lah. And then dia kata RSQV adalah garis lurus. RSQV adalah garis lurus. Okey. Diberi tan X bersamaan 15/8. Tan X. First, kita tengok kat sini. Tan X, dia sebenarnya dikaitkan dengan yang sebelah kiri dia ni. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kalau kamu nak kaitkan dengan sebelah sini, dia mana ada kaitan dengan segitiga yang dalam ni. Dia tak ada straight segitiga pun. Dia hanya kait dengan sini je, kanan kiri, segitiga yang ni. So sebenarnya nilai dia sama juga. Sini pun X juga. Nilai dia akan sama, cuma positif negatif je. Okay. So kita tengok kat sini, dia kata positif kan. Kalau positif, dia adalah acute angle. Bila acute angle, dia bahagian sini. Maksudnya yang acute angle positif. So 15/8 kan. Untuk T, tangent, opposite per adjacent. So opposite dia 15, adjacent dia 8. So kita dah dapat kat sini. Then dia bagi lagi RS SQ. RS ni dia punya nisbah 2. SQ ni nisbah dia 1. Bila kita dah dapat SQ ni 1, nisbah dia, so automatik ni 2 kali ganda kan. So kat sini adalah 16 lah. Dah dapat dah nilai ni. And then ST bersamaan 17 cm. So kat sini 17 cm. So kita dapat dah lah full yang untuk segitiga yang ni. Jadi dia kata cari nilai sin Y. Sin Y, sin Y, sin Y. Okay. Untuk sin, kita dah nampak sin. Automatik. Untuk first dengan second quadrant, sin adalah positif. Jadi C dengan ni dah salah. Kita reject. Jawapan dia antara A atau B sekarang. So, untuk cari A dengan B ni, dia kata sin kan. So, sin Y, sini adalah Y. So, dia berkait dengan segitiga yang ni. Sebab kanan kiri kan. So, dia berkait dengan segitiga yang ni. Kita kena tahu yang ni. Ni Y. Sama. Kiri kanan. Sebab dia straight line. Okay. So, yang ni adalah acute angle. Fine. And then, dia kata sin. Sin adalah opposite per hypotenuse. So, opposite dia adalah yang ni. Per dengan hypotenuse. Hypotenuse dia adalah yang ni. Okay. Jadi, macam mana saya nak cari? Oh, saya terlupa nak tulis. Patutlah saya sepelik. Kat sini dia dah bagi. Kat sini adalah 26 cm. Patutlah saya tak cukup maklumat. Okay, so bila kat situ 26 cm, kat sini kita dah tahu 16 dengan 8. Kita nak kira segitiga ni kan. Ni. So guna konsep teorem Pythagoras, which is 26 square. Tolak dengan ni yang form 1 Tolak dengan ni 16 campur 8 akan dapat 24 16 campur 8, 24. Okay. 24 square. Kita akan dapat yang ni lah. 26 square tolak 24 square. Set answer. So kat sini akan dapat 10. Alright. So sin dia adalah sin Y adalah opposite per hypotenuse. So 10 per 26 lah. Kalau kecilkan kita akan dapat 5/13. So jawapan dia adalah B. Okay. So untuk soalan ni dia lebih kepada penggunaan teorem Pythagoras and then trigo, which is you kena tahu macam mana dia tu bentuk obtuse ke acute. And then you kena tahu dia positif ke negatif dekat first atau second quadrant macam tu. Alright. So make sure you faham konsep ni. And then tahu konsep teorem Pythagoras, iaitu teorem Pythagoras, ingat kan? Ni hypotenuse. So contoh saya letak AB kat sini. Jadi A square tambah B square bersamaan dengan H square. Macam tu. Ni memang formula untuk teorem Pythagoras.
Okay. So, hopefully you guys dah faham sikit. Yang ni yang paling basic je. Saya tak masuk in detail lagi untuk Trigo sebab saya nak jawab soalan ni je. So, insyaAllah nanti mungkin saya akan buat tajuk Trigo.